Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam siri Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita membincangkan peristiwa yang berlaku pada tahun 11 Hijrah ketika ini. Maka hari ini kita telah masuk kepada episod kita yang keempat. Hari ini adalah 6 Ramadan pada hari Rabu. Kita akan membincangkan apa yang berlaku seterusnya. Kemarin kita telah bincangkan bagaimana setelah peristiwa Khalid dia orang kata apa, bakar kepala Malik bin Wairah kan. Kemudian dia ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, dia panggil pulang untuk memberikan statement dia, surat tunjuk sebab. Kemudian dia telah diutuskan semula untuk menghabiskan mission dia, iaitu untuk menggempur pendusta nombor 1 iaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Kita akan ceritakan pada hari ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Maka Khalid pun meneruskan misi semula. Dia kembali kepada medan peperangan untuk menggempur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Baik. Diceritakan dalam ni, setelah Abu Bakar As-Siddiq rela kepada Khalid, ini memaafkan Khalid, dan dia mengutuskan Khalid untuk memerangi Bani Hanifah. Kita cerita sebelum ni, Bani Hanifah adalah pengikut kepada Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, satu tempat yang bernama Yamamah. Baik. Untuk melengkapkan kaum muslimin, kerana ketika itu kita dah cerita sebelum tu, Ikrimah dah ada di sana, Qais dah ada di sana, Sumamah bin Usal dah ada di sana. Maka pasukan muslimin ketika itu, kaum Ansar dipimpin oleh Qais, bukan Qais, anak dia Sabit bin Qais, memimpin orang Ansar. Kemudian orang Muhajirin dipimpin oleh tak silap saya, dan ini tulis tak? Dia ada satu orang lagi, orang Muhajirin dipimpin oleh seorang sahabat. Masa ni bukan Ikrimah dah. Masa ni nanti aku ada tulis dalam ni, saya tak ingat. Tapi Muhajirin ada pemimpin dia. Ansar ada pemimpin dia, iaitu Sabit bin Qais, yang sedang menunggu kedatangan warrior BTK Khalid untuk membantu. Baik. Maka ketika Musailamah mendengar kedatangan Khalid, Musailamah dapat berita yang Khalid on the way nak mai. Dia segera menempatkan dirinya di satu tempat yang bernama Aqraba di tepian Yamamah, sementara pemukiman berada di belakang mereka. Dia pun memobilisasi orang yang untuk membangkitkan semangat mereka. Okey. Maka ketika ini Musailamah ada dua orang penting. Dua orang penting di kiri dan kanan dia. Yang pertama bernama Al-Muhakkam bin At-Tufail. Al-Muhakkam bin At-Tufail ini orang penting Musailamah. Yang kedua bernama Ar-Rajal nama penuh dia Ar-Rajal ibnu Unfuah bin Nashal. Tapi diceritakan oleh Abu Hurairah dan juga Ibnu Katsir bahwasanya Ar-Rajal ini fitnahnya lebih besar daripada Musailamah. Sebab apa? Sebab Ar-Rajal ini satu orang yang pandai baca Quran, dan dia pernah menemui Nabi, dan dia juga pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tahun itu, sebelum tu Ar-Rajal ni dia pergi jumpa Abu Bakar untuk membai'ah Abu Bakar. Ar-Rajal ini, kemudian Ar-Rajal tengok, oh dia ni pandai baca Quran, zaman Nabi lagi dia pandai baca Quran. Maka Abu Bakar bagi kat dia sedikit dana, melantik dia sebagai wakil kerajaan untuk pergi mengajar agama kat orang Yamamah. Contoh dia ni. Maka bila Ar-Rajal ni pergi Yamamah, dia pergi beriman kepada Musailamah. Dia murtad. Dia pergi dekat Yamamah, dia pergi beriman kepada Musailamah. Kemudian dia bagi tahu dekat orang Yamamah, dia kata apa? Aku ni sahabat Nabi. Aku duduk dengan Nabi, baca Quran dengan Nabi. Memang aku mengesahkan Musailamah ni memang Nabi juga. Aku mengakuinya kepada Rasulullah. Maka bila Ar-Rajal sebut macam tu, dan orang-orang Yamamah pun tahu memang Ar-Rajal ni orang alim baca Quran, maka dia anggap kalau macam tu Musailamah ni betul lah. Sebab tu dikatakan Ar-Rajal ini fitnah dah lebih besar daripada Musailamah, sebab dengan dia lah menyebabkan orang Yamamah lagi taksub dengan Musailamah. Bahkan ada satu hadis Abu Hurairah cerita satu ketika ada dalam ni. Abu Hurairah kata satu ketika aku duduk dengan beberapa orang sahabat. Abu Hurairah dengan beberapa orang sahabat Nabi duduk sekali. Kemudian Nabi kata, yang ketika itu Abu Hurairah kata ada bersama aku beberapa orang sahabat dan juga ada bersama aku Ar-Rajal tadi ni lah. Maknanya
Ar-rajal ni biasa duduk dengan Nabi, biasa duduk dalam majlis Nabi. Maka ketika tu Nabi bersabda, inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zamu min Uhud. Maksudnya sesungguhnya di antara kamu semua ni, ada dalam kalangan kita ni, dalam kalangan kamu ni, ada salah seorang dalam kalangan kamu yang nanti mati esok masuk neraka, yang di dalam neraka nanti gigi geraham dia lagi besar, a'zamu min Uhud, lagi besar daripada bukit Uhud. Maka kata Abu Hurairah, lepas pada peristiwa tu, seorang demi seorang sahabat yang duduk dalam majlis tu mati. Mati. Maka Abu Hurairah kata, aku dah risau dah. Takkan aku kot. Dan masa tu yang tinggal cuma aku dengan Ar-Rajal saja, kata Abu Hurairah. Akhirnya Ar-Rajal ni ikut Musailamah. Maka kata Abu Hurairah, aku lega. Maknanya orang tu bukan aku lah, Ar-Rajal lah kalau macam tu. Pasal dia dah murtad ikut Musailamah kan. Itu fitnah Ar-Rajal ni begitu besar. Okay. Baik. Maka Ar-Rajal dengan Muhakkam ini dua orang penting Musailamah. Baik. Okey. Maka tuan-tuan, Khalid pun bawa pasukan dia pergi dekat. Okey. Maka mereka pun pergi berkampung di satu kawasan. Ya dengar? Okay. Dia membahagikan pasukan-pasukan dia kepada beberapa infanteri kecil. Maka mereka berkemah sementara nak tunggu esok nak pergi perang. Malam mereka tak datang. Masa malam tu tuan-tuan, pada malam tersebut, ketika pasukan para sahabat ni berjalan sekitar mengawal keadaan kemah, tiba-tiba terjumpa sekumpulan orang naik kuda dalam 40 orang lebih kurang, yang diketuai oleh seorang lelaki bernama Al-Muja'ah bin Mu'arrah. Muja'ah ni tak silap saya dia dah berusia dah masa ni. Berusia mungkin dalam 50-an 60-an kot. Al-Muja'ah ni mengetuai mereka, pasukan yang 50 orang naik kuda ni. Rupanya 50 orang ni depa ni nak serang hendak. Depa ni bukan geng Musailamah sangat. Tetapi mereka ni lebih kepada semangat perkauman. Depa nak lawan dengan Khalid. Tapi bukan for the sake of Musailamah, tapi for the sake of pengikut Musailamah daripada bani depa, macam tu pun ada tu. Maka dapat tangkap 50 orang ni waktu malam. Depa nak serang hendak. Bila tangkap, Khalid tengok, puak ni nak serang hendak, kumpul semua. Maka Khalid kata, bunuh, tunggu lagi. So depa memulakan peperangan, kita tengah rehat waktu malam, tak serang depa main serang dulu, cari pasal. Kita tak kacau depa pun, kita nak serang Musailamah, depa main kita bunuh. Kata Khalid, bunuh semua kecuali Muja'ah ni. Ini menarik, strategi Khalid menarik. Muja'ah ni saya tak sure, tapi sebacaan saya, dia ni tak tua sangat, tak muda sangat. Sebab dia ada anak dara. Okay? So mungkin dalam 50-an kot. Okay? Tapi dia ni pakar perang, pakar politik. Maka Khalid nampak boleh pakai Muja'ah ni. Maka Khalid kata, bunuh semua kecuali Muja'ah ni. Okay? Sebab Muja'ah ni, dia ni salah seorang pemimpin dalam Bani Hanifah. Nampak tak saya kata tadi? Muja'ah ni dia bukan berjuang for the sake of Musailamah, tetapi berjuang untuk kaum dia. Dia tengok bila nampak banyak Bani Hanifah mati di tangan para sahabat, maka dia kata, aku nak lawan. Padahal para sahabat bukan bunuh mereka sebab Bani Hanifah. Para sahabat bunuh sebab dia murtad. Tapi Muja'ah ni sentiasa ada orang yang dia ekstrim perkauman ni, sentiasa ada. Tapi Khalid tak bunuh dia. Khalid nampak dia boleh pakai. Maka selepas semua dibunuh, maka Khalid ikat dia. Khalid bubuh dalam kemah. Okay. Dan dalam kemah tu, kemah Khalid lah. Dalam kemah tu masa tu ada Ummu Tamimi. Ummu Tamimi ni tuan-tuan ingat tak episod kemarin? Bini Malik yang Khalid kahwin tu. Kan? Saya cerita kemarin tu kan. Ummu Tamimi ni lah. Duduk dalam kemah sekali. Maka tapi Muja'ah ni diikat lah. Maka Khalid balik beritahu kat bini baru dia ni, jaga asal orang tua ni. Dengan dia pergi mana-mana. Padahal dia diikat. Okey? Tak apalah. Okey? Maka sampailah menjelang esoknya, Musailamah pun dah kumpul kekuatan, dah api-apikan semangat kaum dia, pengikut dia. Khalid pun dah bagi khutbah perang. Nak bermulalah perang tu. Okey? Okey, baik. Maka kaum muslimin, ni disebut kat dalam ni. Okey. Kaum muslimin maju menuju Khalid. Maksudnya berkumpul dengan Khalid, dan Khalid menempatkan mereka ke beberapa posisi. Panji kaum muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abu Huzaifah. Cerita dia tu Salim. Salim Maula Abu Huzaifah. Dan panji kaum Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais. Maknanya dibahagikan ikut Ansar dengan muhajirin dengan beberapa orang Arab daripada bani yang lain. Maknanya Ansar satu geng,
dipimpin oleh Qais bin Thabit. Muhajirin satu geng dipimpin oleh Salim Maula Abu Huzaifah dan beberapa orang panji Arab. So, Khalid bagi macam tu. Okey. Dan Muja'ah tadi tu diikat di dalam kemah Khalid bersama dengan isteri Khalid, isteri baru Khalid, Ummu Tamimi, iaitu bini arwah Malik tadi tu sebelum ni tu kan. Baik. Maka mereka bertempur. Bertempur orang Islam asak orang kafir murtad ni sampailah depa ni tak tahu lari mana. Sebahagian di antara depa lari menyorok dalam kemah Khalid. Bermaksud punya teruk berlaku kekacauan tu menyorok dalam kemah Khalid. Depa masuk kemah Khalid, depa tengok bini Khalid. Depa tengok bini Khalid, depa kata ini peluang kita nak balas dendam dengan Khalid Al-Walid. Tetapi tuan-tuan, masa itu ada siapa? Al-Muja'ah ni. Maka Muja'ah beritahu dekat depa jangan sentuh dia. Dia tak salah apa-apa pun. Nampak? Mana ada kelebihan juga dekat Muja'ah ni. Dan ada kelebihan juga pada Khalid bila dia tak bunuh Muja'ah ni. Mungkin dia mungkin pandangan Khalid dia nampak Muja'ah ni bukan jahat mana, cuma dia ekstrim kaum saja kot. Pasal dia bukan pengikut Musailamah, dia cuma ekstrim. Maka Khalid tak bunuh dia. Jadi bila depa ni masuk dalam kemah, depa tengok ada bini Khalid. Depa nak tangkap, nak buat apa tak tahu, tapi Muja'ah kata jangan. Masa ni Muja'ah duduk diikat. Jangan, pergi keluar. Maka depa keluar. Depa takut pasal Muja'ah kan ketua depa dulu. Maka depa keluar. Okey. Maka dalam peperangan ni diceritakan Ar-Rajal terbunuh. Dibunuh oleh Zaid bin Al-Khattab. Okey. Kemudian peperangan tak selesai lagi ni. Berlangsung dengan begitu sengit sesama mereka sehingga Thabit bin Qais berkata, buruk sekali tindakan kamu. Sambil duduk lawan, sambil duduk makilah. Okey. Kemudian seorang sahabat yang lain bernama Al-Bara bin Malik, terkenal sahabat ni. Dia jadi naik syekh tau. Dia terus pergi masuk di tengah-tengah orang-orang pengikut Muslimah masih puluhan ribu, ramai, bukan sikit. Dia pergi lawan dengan semua. Okey. Maka Bani Hanifah pun yang pengikut Muslimah pun lawan. Okey. Maka bila nampak makin kuat depa ni, makin ramai, makin sengit pertempuran itu, maka kemah ataupun infanteri kaum Ansar ni nampak macam goyah sikit masa tu. Maka tuan-tuan, apa berlaku? Pemegang panji Ansar, siapa? Thabit bin Qais, saya sebut tadi kan. Satu benda yang Thabit buat ni saya rasa respect lah. Thabit bin Qais, dia benamkan kaki dia sampai tahap betih. Dia benamkan kaki dia dalam padang pasir tu sampai tahap betih. Dia hunuskan pedang dah, semi panji dipegang di sini. Maka siapa yang nak main cross benteng Ansar, main cross dengan aku. Maka dia lawan. Dia lawan seorang sampailah dia mati. Syahid. Yang Qais bin Thabit. Okey. Kemudian dalam kemah dalam infanteri kaum Muhajirin pula, Salim Maula Abu Huzaifah pula kata meniupkan semangat perjuangan kepada kaum dia. Okey. Kemudian Zaid bin Al-Khattab yang bunuh Ar-Rajal tadi, dia pula kata, bangkit, kita lawan, jangan peduli. Pegang sungguh-sungguh kalimah Allah. Maka Zaid bin Al-Khattab kata, aku takkan bercakap. Zaid bin Al-Khattab kata, demi Allah, I will never say a word. Aku takkan bercakap sepatah pun selagi aku tak bunuh sampai semua habis. Maka Zaid lawan tanpa bercakap. Dia lawan. Maknanya orang yang buat kerja ni. Sampailah dia mati. Syahid. Ini Zaid bin Al-Khattab. Okay. Meanwhile, apa jadi kat Khalid? Khalid seorang-seorang dia pergi terobah masuk, dia pergi serang kat dalam ni. Dia serang. Dia pergi cari mana ada Musailamah. Dia cari, dapat Musailamah. Dia nampak Musailamah depan dia. Tapi Musailamah Al-Kazab dilindungi oleh beberapa orang pegawai setia dia, komando dia. Maka seorang demi seorang main lawan dengan Khalid. Lawan sampailah siapa tinggal antara Khalid dengan Musailamah. Tetapi Khalid bijak. Khalid tak ambil pendekatan untuk bunuh terus Musailamah. Dia tanya dulu, dia kata, hang nak taubat tak? Kalau hang taubat, semua kekayaan hang, semua pengikut hang ni, hang kena tarbiyah balik masuk Islam, beriman kepada Rasulullah balik, hang kena mengaku hang tu tipu, aku akan maafkan hang. Khalid kata. Bagi saya Khalid bijak sebab pengaruh Musailamah begitu besar. So, what I need from you is taubat dan mengaku kesalahan hang dan bagi tahu kat pengikut hang semua kena bertaubat balik. Depa akan ikut punya sebab depa taksub dengan Musailamah. Maka Khalid nampak ketika itu strategi paling baik cara dia macam tu. Maka Khalid bagi tahu,
Dan diceritakan dalam Bidayah Nihayah, masa ni Musailamah rasa macam nak setuju. Tetapi Musailamah ini dia ada sihir, dia ada jin. Dalam ni berkasih kata. Maka ketika itu disebutkan dalam ni syaitan Musailamah memalingkan dia. Mana setan dia hasut, jangan percaya dengan Khalid. Khalid ni dah lemah, lepas tu dia kata macam tu. Maka dia tak jadi ikut. Okey. Masa kekalutan macam tu, orang pakai main serbu, maka Musailamah sempat lari. Maka Khalid tengok, tak ada dah, lari. Okey, maka Khalid ligat lagi, kejar lagi. Sampailah kaum Bani Hanifah ni diasok sambil lawan sambil unuk lari-lari sampai mereka melewati satu kawasan kebun. Okey. Kebun tersebut. Okey. Kebun tersebut disebut sebagai kebun maut. Oleh gelaran itulah, sebab apa? Ramai mati di situ. Okey. Akhirnya musuh pun masuk ke sebuah kebun disebut sebagai kebun kematian. Kebun kematian. Yang mana Al-Muhakkam telah memberi isyarat agar masuk. Maksudnya bila ada kalut-kalut macam tu, orang Islam tu kejap. Ramai juga sahabat yang syahid. Maka geng-geng Bani Hanifah ni pakat lari masuk dalam kebun, depa kunci pintu. Yalah, sebab apa depa berlari masuk? Kawasan depa tahulah, kan? Kampung depa. Masuk dalam kebun, depa kunci pintu. Kebun tu dia ada pagar yang tinggi. Maka depa kunci pintu, depa menyorok dalam kebun tu, dalam pagar kebun tu. Siapa yang bagi arahan ini? Muhakkam ni. Baik. Maka para sahabat duduk di keliling kebun, tak boleh masuk. Pasal dia pada kunci kat dalam. Maka pakat gegak di luar lah. Bila gegak di luar, okay. Abdul Rahman bin Abu Bakar mengejar Muhakkam lalu memanahnya kena leher. Okey. Maknanya bila Muhakkam sedang duk panggil bagi masuk ni, dia duduk tempat yang tinggi lah. Maka Abdul Rahman nampak dia panah mati. Tetapi yang lain sempat masuk, kunci pintu. Duduk di dalam, menyorok dalam kebun. Menyorok apa orang nampak dah. Dia ingat baru terlepas. Maka para sahabat sedang gempur daripada luar nak masuk kebun, tak boleh, dia berkunci daripada dalam. Benteng tu besar. Maka ketika itulah Al-Barra' tadi ni, Al-Barra' yang saya kata semangat tadi tu, Al-Barra' dalam ni cerita tak? Ada. Al-Barra' bin Malik dia kata kepada para sahabat semua, lah ni macam ni. Hampa pegang aku ramai, hampa lontar aku naik. Lontar. Dalam ni sebut lempar lah, tapi saya bayangkan macam hayun naik, ataupun mungkin dia buat macam tangga agar Al-Barra' ni naik. Seorang-seorang, alone. Al-Barra' tak apa, bagi aku seorang. Hampa semua buat benting, buat tangga bagi aku naik. Maka dia naik, dia masuk dalam kebun. Seorang dia, Al-Barra' ni. Baik. Maka tuan-tuan, Al-Barra' masuk. Al-Barra' bin Malik ni masuk dalam kebun. Yang dalam kebun itu 100% semua pengikut Musailamah saja. Dia lawan, dia tak peduli. Seorang-seorang dia. Dia lawan 3-4 orang yang depan pintu tu, mati habis, dia buka pintu kat dalam, kunci kat dalam. Dia lah yang berjaya buka pintu. Okay. Al-Barra' buka pintu, pakat masuk para sahabat semua. Okay. Masuk ni pakat bunuh. Sambil dia bunuh tu, sambil dia cari mana ada Musailamah, tak jumpa. Dalam kekalutan tu, rupanya Musailamah sedang menyorok di sebalik tiang benteng. Disebut dalam riwayat, dalam tiang benteng. Orang tak perasan pasal dia menyorok. Bila dia menyorok tu, mulut dia bergegar dan ayat liuk ni penuh mulut dia ni. Ada tak dalam ni? Ya. Musailamah sedang menyorok di satu celahan dinding bagaikan unta yang pasrah. Mulutnya berbuih. Kerana tidak tahu apa nak dibuat dan menahan kemarahan. Biasanya bila syaitannya datang, maka mulutnya akan berbuih. Maknanya dia memang ada bela iblis, ada bela jin. Maka mulut dia berbuih. Dengan marah dengan iblis dia pun duk main. Tapi duk menyorok takut. Dalam ketika itulah orang semua tak perasan. Seorang saja perasan. Allah Ta'ala perlihatkan dekat dia, suruh tengok, bagi nampak kau ni. Siapa dia? Dia ialah Wahsy. Wahsy ni dia dibeli oleh Jabir bin Mut'im. Wahsy bin Harb. Ni Maula Jubair bin Mut'im. Okay. Yang membunuh Hamzah dulu tu. Dia nak tebus balik kan. Dia tarik anak panah dia. Okay. Bukan anak panah, tombak. Dan dia tarik berjauh. Dia baring. Pam. Kena Musailamah, jatuh dia. Dan datang seorang sahabat yang lain, Abu Dujanah. Terus pancung terus. Maka orang yang berjaya membunuh Musailamah ini adalah siapa? Wahsy. Orang yang sama yang membunuh Sayyidina Hamzah, tapi dia masuk Islam, kemudian dia bertaubat, kemudian dia nak balas balik, nak tebus balik kesalahannya, dialah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab.
hebat perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Lalu pakat mati habis dah. Bila mati habis, di belakang kebun tu ada satu lagi benteng yang lain. Benteng yang lain ni sebenarnya didirikan oleh Bani Hanifah ni untuk sembunyikan anak isteri mereka yang perempuan, yang anak budak kecil ni. Maka bila Khalid dah kumpul mayat semua, Khalid tengok, alamak, ada benteng yang lain. Dan nampak bergerak benteng tu macam ada orang. Maka Khalid nak mempersiapkan tentera untuk bersabu pula benteng tu. Mungkin tentera simpanan ke, mungkin geng-geng simpanan nak masuk kan. Maka super sub nak masuk kan. Maka ketika itulah Al-Muja'ah tadi. Al-Muja'ah tadi ingat tak Muja'ah? Yang mana Khalid ikat dia tak bunuh dah tu kan. Muja'ah beritahu kat Khalid, Muja'ah kata, wahai Khalid, jangan pergi bunuh mereka sebab mereka tu kaum aku dan mereka tu tentera yang paling kuat sekali kami simpan. Kalau hampir serbu mereka, para sahabat hang dah ramai syahid tau. Hang pun dah penat perang seharian. Mereka tu masih lagi tenaga fresh leg, masih lagi segar. Aku takut hang akan kalah. Sekarang ni hang lepaskan ikatan aku akan masuk ke benteng itu, aku akan tarbiyah mereka agar jangan lawan dengan hang, so kita berdamai. Khalid dengar cadangan tu, Khalid kata okey, kalau macam tu. Maka Khalid lepaskan ikatan Muja'ah. Muja'ah pun pergi masuk benteng tu. Sedangkan dalam benteng tu adalah perempuan dengan anak kecil, tak ada siapa pun. Kalau Khalid pergi memang menang lah, tak ada masalah pun. Tapi Muja'ah tu saja tipu. Bila Muja'ah tu masuk dalam benteng tu, dia suruh semua perempuan dan anak kecil dalam benteng tu pakai baju besi, topeng besi dan mengendap duduk atas benteng bagi nampak helmet dia. So bagi nampak kelihatan macam tentera ramai tu kat atas benteng. Maka dia semua pakat buat macam tu dengan tujuan nak halau Khalid balik. Bila Khalid tengok, alamak, tentera ramai. Betul kata Muja'ah tadi tu. Tapi Khalid hati kering punya orang bang. Dia tak takut. Dia pergi masuk benteng tu. Rupanya dia buka topeng helmet besi tu perempuan dengan budak kecil je. Maka Khalid kata, Muja'ah ni dah troll aku dah. Aku percaya kat dia troll aku. Terus Khalid cari Muja'ah sampai dapat dia cekak Muja'ah. Dia kata, hang berani tipu aku. Orang lain semua tak berani tipu aku, hang berani tipu aku. Aku dah bagi hang hidup dah. Maka Muja'ah bagi kita satu ayat. Muja'ah kata, aku bukan saja nak tipu wahai Khalid, tapi aku tak rela tengok hang nak pergi serang depa pula, anak kecil, budak perempuan. Aku tak rela, depa ni kaum aku. Kalau hang duduk tempat aku pun akan buat benda yang sama. Maka Khalid terfikir, dia juga orang tuan ni, tak apalah. Maka Khalid kata, aku boleh lepaskan hang, tak ada masalah, tapi dengan satu syarat. Khalid ni best betul tuan. Apa syarat dia? Khalid kata, aku nak kahwin dengan anak hang. Anak darah hang. Dia kata, mana boleh? Hang nak aku lepas ke tak mau? Okeylah, Muja'ah kata, buatlah, kahwin dengan anak aku. Dia bagi salah seorang anak dia, Khalid pun kahwin dengan perempuan tersebut. Dalam riwayat sebut kahwin kan, mungkin ada perbincangan yang lain, kahwin macam mana dan sebagainya, tapi Khalid kahwin dan bersama dengan perempuan tersebut. Dan berita ni sampai dekat Abu Bakar. Abu Bakar dengar cerita tu, dia jadi marah lah. Dia jadi marah, kemudian dia hantar surat kepada Khalid, daripada Madinah. Dia hantar surat. Siapa yang hantar ni? Sa'id Al-Khudri. Saudara Bakar hantar surat kepada Khalid. Satu ayat Saudara Bakar ni bagi saya memang best lah. Saudara Bakar kata, wahai Khalid, sungguh benar engkau ini berhati kosong. Engkau sanggup kahwin dengan seorang perempuan dalam keadaan darah orang Islam masih belum kering. Dalam peristiwa ni, ya, pengikut Muhammad mati 20,000 orang. Para sahabat yang syahid ada 500 orang. Maksud ada yang syahid juga. Tapi Khalid, hang boleh pergi kahwin sedangkan darah orang Islam masih belum kering, hang boleh kahwin. Abu Bakar kata kat dia. Tapi ayat dalam surat Abu Bakar tu menarik. Abu Bakar kata, wahai Khalid, engkau memang berhati kosong. Dalam bahasa orang muda kita ni, kita kata hati kering lah. Hang memang hati kering betul ya Khalid. Orang mati pun darah tak habis lagi orang Islam, hang boleh pergi kahwin. Tapi Abu Bakar tak marah lah. Abu Bakar tegur lah, apa ni buat tak sabar macam ni. Sabar sat. Tapi Abu Bakar tak marah lah. Abu Bakar tegur. Kemudian Abu Bakar kata, lawan ni macam ni lah. Sebab tindakan hang ni, aku nak hukum lah. Padahal bukan hukum lah. Abu Bakar nak bagi tugas yang lain. Abu Bakar kata dekat Khalid, dekat Iraq sekarang ni, sedang berlaku perang yang lain pula. Para sahabat yang lain duk tunggu hang. Sebab mereka tak boleh pecah benteng tu. Sebab mereka sedang berhadapan dengan Panglima Hormuz. Paling warrior sekali. Kekuatannya sama dengan 100 orang. Dikatakan Hormuz ini. Kerajaan Parsi.
Ya, di Iraq, satu ibu kota mereka lah. Ibu kota mereka lah. Maka tak boleh tembus. Para sahabat, tentera kita tak boleh tembus. Sekarang kali aku arahkan hang, jangan bila hang terima surat ni, terus pergi Iraq. Jangan tunggu dah. Tolong Ustaz mereka ni, backup mereka Ustaz. Bagaimana tuan-tuan? Apa nak jadi ni? Khalid, satu orang yang hebat, nak berhadapan dengan Hormuz yang kekuatan sama dengan 100 orang. Adakah mereka bertemu? Apa jadi kat mereka? Esok insya-Allah kita akan sambung. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.